Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pendidikan Islam hari ini kita masuk ke bidang adab. Muka surat 174. Jiran sepakat membawa berkat. Pengertian jiran. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Jadi orang yang duduk berdekatan dengan rumah kita, kiri, kanan, depan, belakang, yang dekat dengan kita disebut tetangga ataupun jiran kita lah. Ada juga disebut jiran ni nak kira berapa rumah. Dikatakan 40 buah rumah. Depan 40, kanan 40, belakang 40, kiri 40 buah rumah. Itu dikira jiran kita. Dalil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berdasarkan hadis di atas, seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa, bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Daripada hadis tu, Nabi berkata, kalau kita ni beriman, kita tak boleh menyakiti jiran dengan apa cara sekalipun. Nanti kita akan baca bincang apa yang kita tak boleh sakiti. Persoalan kat situ, apakah yang akan terjadi jika kamu tinggal bersendirian? Contoh duduk dalam hutan ke, duduk tempat yang tak ada orang. Apa kita nak buat? Ada orang suka, ada orang tak suka. Tambah-tambah macam sekarang ni PKP, duduk dalam rumah. Tu pun dah jemu dah. Hak jiran, muka surat 175. Apa hak jiran? Ini yang kita kena jaga. Daripada segi perbuatan, menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Contoh Cina, adat dia macam mana, budaya dia macam mana, dan agama dia, apa yang dia amal, kita kena hormat. Bukan hormat kita duduk pergi sembah tok kong dia, tu bukan hormat. Itu cari pasal. Okey. Tidak menyakiti jiran, maknanya sakitilah apa yang jiran tak suka. Duk kata ke dia ke, duk pi katok anak dia ke, duk pi jentik telinga kucing jiran tu ke, tak boleh. Menziarahi jiran jika ketika sakit. Jiran sakit, tak kira lah India ke, Cina ke, asli ke, dia sakit, kita tahu dia sakit, kita pi tanya khabar. Memberikan pertolongan jika diperlukan. Dia tak ada duit ke, kereta dah rosak ke, yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Kita rajin, kita masak lebih, kita bagi kat jiran sebelah. Tidak mengganggu ketenteraman jiran. Ada orang yang main motor, pompreng, bising. Jiran sebelah tu, aduh, dia tak kata apa, tapi dia duk dengar sikit telinga.
saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Manakala dari segi percakapan kita pula, memberikan nasihat sekiranya perlu. Ada apa-apa nasihat yang kita rasa kita perlu bagi, kita bagi. Mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Anak dia berjaya, kita tahniah anak berjaya, SPM dapat banyak A tu. Okey. Menjaga pertuturan. Jangan duk cakap ikut-ikut dan lah. Duk cerita benda-benda berkaitan dengan dia, benda-benda yang tak sedap dia dengar. Emosi, dari segi emosi pula, diri kita ni macam mana? Berprasangka baik dengan jiran. Kita kena fikir dalam kepala kita, jiran kita ni baik. Selagi mana tidak ada benda-benda yang tak baik, kita fikir dia baik. Bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Ada apa-apa kemalangan, ada apa-apa kematian ke apa-apa, kita bersimpati. Kita tunjuk simpati. Kita beritahu kepada, oh ada kemalangan, ada kematian ke apa, ada takziah daripada saya. Okey, tu contoh-contoh yang mana kita jaga hak dia, supaya kita tidak dikira menyakiti daripada segi tubuh badan dia ataupun hati dia. Seterusnya muka surat 176, mencontohi kehidupan berjiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi hidup berjiran. Berbuat baik dengan jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Ada jiran yang mana mungkin Ustaz pernah cerita, yang tak boleh berjalan, seorang wanita tua, kira tak boleh bergerak. Sebagai jiran, Nabi tahu dah lah tak boleh bergerak, putar pula. Dia tak suka dengan Nabi, dia duk kata kat Nabi, tapi Nabi duk mai kat rumah, duk tolong dia pula. Duk tolong suap makanan, duk tolong cuci rumah. Dia duk kata kat Nabi, beradab, tapi dia tak tahulah Nabi yang duk tolong dia. Nabi tak pernah bersuara, tak balas balik pun. Hampir setiap hari jugalah Nabi mai duk beri makan, duk jaga dia. Sampailah Nabi wafat. Nabi meninggal, barulah dia tahu, ada orang mai cerita, kata yang duk mai tiap-tiap hari itu adalah Rasulullah. Dan dia sebab rasa tersentuh, terharu dengan perbuatan Nabi, dia pun masuk Islam. Peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Rasulullah SAW menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Bila ada kematian, orang tu tak boleh fikir apa dah, kadang-kadang bersedih sangat, tak masak, tak apa dah, ada orang duk mai ziarah. Jadi kita tolong masak, kita tolong sedia belikan makanan ke apa-apa, kita bagi kat tetamu-tetamu. Mungkin tetamu datang dari jauh, duk tunggu, kadang-kadang proses kemumi tu agak lama. Jadi kita tolong kat situ. Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Kita kena ambil tahu jiran kita ni, macam dikata-kata tadi 40 biji rumah depan belakang kiri kanan ni, kalau ada yang lapar, nanti kita akan ditanya, dipersoalkan. Menghargai jiran. Rasulullah SAW berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Bagi hadiah lah. Bagi hadiah ni maknanya bukan bungkus elok macam tu. Maknanya kita beli apple, kita beli lebih, kita pergi letak kat rumah dia ke, ataupun ada birthday anak dia, kita bagi hadiah kat anak dia. Rasulullah SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Mungkin dia bagi mainan ke kita, mainan aku beli kat anak aku lagi mahal. Tak payahlah. Jangan-jangan kita jalan nak masuk rumah ke apa, kita pituk masuk dalam tong sampah. Dia tak ada masuk rumah, nampak kita buang mainan dia, rasa hati. Tak boleh buat macam tu. Seterusnya, kepentingan adab berjiran. Faedah yang kita dapat secara diri kita, individu seseorang, mendapat pahala dan keredaan Allah.
menjamin ketenangan emosi. Bila kita buat baik dengan jiran, kita pun rasa tenang, rasa selamat. Dari segi apa yang dapat kepada masyarakat, kerja yang berat menjadi ringan. Orang tolong kita, jiran tolong kita, kita jadi ringan. Hidup damai dan harmoni, tenang, tak ada orang kacau sebab semua orang suka kita. Gejala negatif dapat dibenteras. Jadi semua kita baik dengan orang baik dengan kita. Jadi benda-benda negatif, benda-benda tak elok di sekeliling kita, kurang-kurangnya akan berkurang. Memupuk silaturahim, memupuk hubungan antara manusia, rapat, lebih kenal. Faedah kepentingan yang negara boleh dapat, negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Bila orang tahu pasal rakyat Malaysia macam mana, pelancong suka mai. Ekonomi negara bertambah baik. Bila ada pelancong mai, ekonomi pun makin elok lah. Sebab pelancong mai, dia belanja dalam negara, jadi ekonomi lebih baik. Okey, jiran, orang yang mendiami rumah di sekeliling kita, berbuat baik dengan jiran, mendatangkan pelbagai kebaikan kepada kita. Kita buat baik, orang baik, buat baik dengan kita, kebaikan akan datang. Tazkirah, jiran, cermin diri kita. Sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Bila kita dengar cerita, orang cerita ni cerita baik-baik saja, insya-Allah baiklah kita. Tapi kalau saat-saat duk dengar orang duk cerita pasal kita tak elok, saat-saat dengar tak elok lagi. Jangan marah orang. Kena muhasabah, tengok diri kita. Aku ni apa masalah aku? Aku ni tak elok kat mana? Perelok diri kita. Jangan marah orang tak tentu pasal. Orang bercerita bukan saja-saja. Orang bercerita sebab kita juga. Okey? Jadi, harap faham kita ada jiran. Kita buat baik dengan jiran. Orang jiran pun akan buat baik dengan kita, insya-Allah. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.